Okay. So, tak masuk. And then, else if, ia must be larger than 10. So, larger than 10 ni maksudnya, dia tak termasuk 10. Start with 11. So, else ni sebenarnya tak akan buat lah. Sebenarnya kita buat output macam biasa. Okay. So, that is for question number. So, your friend just now have show question number 3, which is good. So, pada saya tak ada masalah. Dia punya number. Okay. So, we can continue with number 6. Ada siapa nak tunjuk number 4? So, kita boleh continue number 6. Please try to do number. Senang je. Saya tunjuk. Sebab your friend have COVID, you can do it for you. Okay. Anybody else want to show? Tak kisah nama mana-mana, kalau ada buat yang lain pun boleh show, tak ada masalah. Jadi, Sir, saya nak tunjuk nombor 6. boleh, no problem, good. Silakan. Okay. So credit is less than 50 or okay, buat macam ni ya. Okay. Good. Okay, boleh lah buat macam ni, tapi dia macam biasanya kita letakkan invalid ni di bawah. Okay, boleh. Kenapa dia buat lebih kurang daripada 20? Oh, okay. So, cuba tukarkan. Boleh tak? Instead of you pakai nested, macam ni. Boleh lah kalau nak pakai nested. Tak perlu sebenarnya pakai nested tau. Cuba you tukarkan supaya dia tak payah pakai nested. Boleh tak? And invalid tu dia jadi dekat L. Okay, nampak? Okay. Error tak ada je. Saya faham dia okay. Tapi dari segi orang kata complexity, you menjadikan program yang simple terlalu kompleks. Waktu tadi ada kan? Yang tadi saya tak tengok. Jadi yang invalid input tu letak kat bawah ke? Yes, dia dijadikan else. Maksudnya macam ni, dalam else ni you ada if yang lain ni kan. Okay. Saya gerakkan mouse saja. Okay, kalau you tengok you punya if else yang luar punya, yang outer punya, yang untuk credit hour tu kan. Yang credit hour less than 9, less than 1 or more than 20, and then you ada else bawah dia kan. Okay. So else start dengan a new if. Okay. So basically yang inilah yang kita panggil sebagai nested. Maksudnya di dalam curly braces tu ada another set of if else. Okay. Tapi soalannya sebenarnya tak perlu you buat sampai sini. Ini dah jadi macam you menyusahkan soalan yang senang. Okay. So the idea of any algorithm sebenarnya adalah untuk memudahkan kita memaham soalan. Betul lah. So idea dia kan. Okay. So sebenarnya, okay, saya tunjuk sampai tu you buat. Okay. It's okay. Cuba you komenkan this part. Maksudnya kat proses tu, after you comment punya proses tu, you tekan enter. Sebelum if you tekan enter, you tambahkan dekat ruang kosong tu, you letak prime backslash star. Ya. Backslash dulu. Backslash, bahagi. Simbol bahagi tu, bukan. Itu front slash. Backslash. Backslash yang sebelah sheet. Yes. And then, selepas you tutup tu, sebelum fee equal to credit hour times 250 tu, you closekan. Star backslash. Star dulu. Jadi ada way round. Star backslash. Darab bahagi. Darab bahagi. Yes. Nampak? So you dah buat block comment lah. So you macam dah delete everything lah. Okay. So the easiest way you buat benda ni sebenarnya adalah you define dulu. Apa yang paling penting? Faham tak? Yang paling penting adalah credit hour tu mesti lebih dari 1 dan mesti
lebih daripada satu. No. Lebih daripada kosong. The first one. Kan? Lebih daripada kosong dan dia mesti kurang daripada 12. Cuba buat. If credit hour, yes, dalam kurungan credit hour, good. More than 0. Dia mesti more than 0 lah. Maksudnya 1 lah. Kan? More than 0. And credit hour must be less than nombor 6. At least 12. Nampak? At least. Okay. So maksudnya 11 lah. Betul lah. Kita punya idea tu. Yes. So dah ada tu. Okay. Pergi and buka calibrator. Pastikan biasa buka calibrator. Okay. So, buka your calibrator. Okay. Yes. So enter. So dalam tu you buat. Apa yang berkaitan dengan ni yang you nak buat? You nak keluarkan tu kan? Status part time. So kat situ lah you keluarkan. Status. Yang you punya see out yang you dah komen tu. So, itu je yang you nak buat di sini. Tak payah if. See out je terus. No need if. See out je. So, dia punya credit hour tak boleh lebih 20. Bukan invalid. Kalau dia lebih besar daripada kosong, maksudnya di satu lah kan, credit hour tu di antara 1 dan 12. Apa sepatutnya? Dan 1 dan 12 sepatutnya status part time. Boleh kopinya atas. Out status part time. Yes. So try buat untuk yang kedua. Kedua maksudnya ada ni lah, else if, baru jadi else if. Else if, apa condition yang sesuai. Else if, dia start dengan else. Baru dia jadi satu group. Else, if tu sebelah dia. Naikkan if tu, letak sebelah else. Yes. Okay. So else if, yang ni, it must be larger than 11 kan. So larger or equal. Nampak? Kalau you nak dia bersindih, nak senang faham kan. My advice is you letakkan larger or equal. Maksudnya dia start daripada 12. Okay. But or greater than 20. Maksudnya maximum 20 kan. So less or equal to 20. Nampak tak? Maksudnya dia start daripada nombor yang you define. Less or equal to 20. Less dulu. Less first. Equal. Yes. Nampak? So the first one tadi you kata 0, 12. Tapi sebenarnya value dia 1 until 11. Okay. Yang else if ni apa yang you buat? Dia start daripada 12 dan dia buat sampai 20. So this one the status should be full time. Nampak tak? Dia lebih straightforward. Okay. So the other one you nak kata untuk invalid kan? Betul tak? So now what should you do? Just put the else. Okay. Else tak ada syarat. Macam you buat yang second tu. First type. Allah, type je lah. Satu ketul 4 huruf. Okay, buka tutup. Buka open and close curly braces. Okay, you boleh copy see out invalid. Nampak tak? So you cater untuk semua juga ini kan. Kosong ke 12, 1 ke 11, 12 ke 12 ke apa? 12 ke 20 and then lain-lain. Kan? Ini sama. The result sama tapi tak sekompleks tadi. Yang you buat ni sebenarnya agak berat. Boleh buang yang merah tu, tekan balik dekat dot. Dekat line yang tu kan, kat 33 tu, kat dot tick tu, saya tekan. Dia ni. Try compile and press
Cuba masukkan negatif. Kosong pun boleh je. Negatif 3. Kalau tak invalid. Oh, ada setengah ayat. Nampak dia keluar invalid kan. So kalau you tengok invalid ni kena bayar juga iuran. Negatif 750 kan. Kan tak cantik macam tu kan. So why not sambil you kata see out invalid input tu, you setkan juga P equal to 0. Nampak tak? Maksudnya kat situ. Okay. Maksudnya sebelum see out lah. Biasanya see out tu biasa kita buat lah. Sebelum see out tu kita buat proses dulu. Buat see out kat output kan. Declaration, input, proses, output. Kita buat kat atas. Ya, sebelum see out. P sama dengan 0. Ataupun you boleh buat 0. So kalau nak lebih cantik, kalau you buat 0 pun kat sini, dia akan override kat bawah. Nampak tak? P sama dengan kredit darab 250 kan. Dia akan override kat situ. So why not you cut this one. Okay, buangkan this one. Copy. Cut. Copy ke cut ke. Okay, copy. Ya, tengok kan. Okay, copy. You letakkan juga dalam if dengan else if yang part time dengan full time. Sebelum dia punya siap. Letak kat dua-dua kat situ. Maksudnya kalau full time kira, kalau part time pun kira. Tak ada sekat. Belum siap lah cantik. Proses baru output kan. Tak berpegang pada janji tu. Declaration input, proses output. Sebab tu saya suka calculation di atas. Okay. Tapi tak salah atas bawah. Cuma dia macam kita punya perjanjian sesama programmer lah. Orang kata. Sebab tu kita tak panggil dia syntax apa, kita panggil dia international convention. Semua orang bersetuju kita buat cara macam tu. Okay. So kalau you buat macam ni kan lagi senang nak baca. Tak ada nested, tak kompleks kan. Okay. Cuba write. Kan cantik invalid 0. Barulah orang kata logik lah, ni dah lah invalid, lepas tu bagi nombor tak apa-apa kan, macam membayar lah. Tak pun dia ingat, kalau invalid dapat pula apa tu, universiti dia bayar yuran kat dia kan, negatif kan. Okay. Cuba ini katakan kredit hour dia 10. Dapat tak 2,500? Sudah tak tahu. Dapat. Okay. Dapat title. Dia tak ada apa-apa yang kompleks tu, tengok kan. Okay. The student pay 250 time. No student may take more than 20. Right, input, credit, then output. Very easy. Tak very hard. So boleh try nombor 8 So, maksudnya inilah yang saya maksudkan tadi. Kalau boleh, biar variable di depan, okay, untuk semua, bila variable di depan, and then baru you comparekan the value more than 0. And then, baru you buat credit hour less than. Nampak tak? So, bila you nak baca, dia jadi mudah. Itu maksudnya range. Nampak tak arrow tu? More than, less than. More than, less than. Dia bukannya dua-dua less than. Bila dua-dua less than ataupun dua-dua lagi than, dia jadi susah untuk kita baca. It will be hard for us to baca dia dalam bentuk keadaan normal lah. Sebab mula you comparekan value dengan variable, the second one you comparekan variable dengan value. Dia terbalik. Kalau macam cerita ni sama je. Cerita macam ayam satu and then ayam dua kan. Kalau tidak dia cerita satu ayam dua satu ayam tiga. Apa betul kan? Macam tu lah sebutan dia bila you selang-selangkan variable dengan value. Dia jadi susah untuk kita sebut. Okay tu. This one number 6. Good. Thank you. Saya type apa-apa ni. Tapi cepat sangat pula. Okay. So boleh? Anybody nak show? Any other number? Saya nak tanya lagi boleh?
Boleh, tak ada masalah. Soalan 5 tu kan saya buat tak dapat output dia yang data error tu. Tak buat output yang dapat error. Dia tak keluar output. Error kalau you masuk. Kalau you masuk negatif, dia dapat error. Boleh tunjuk, tak ada masalah. Good. Boleh. Better. Tunjuk, no problem. Kenapa tak dapat? Good. Dan betul. Memang tak dapat. Okay, ini apa you buat? Tengok, you buat semua if. Okay. Bila you buat semua if ni, maksudnya you ada 5 family of if. Okay. Itu masalah dia. Itu masalah yang pertama. Okay. So, ini sebenarnya apa you buat 5 family of if. Jadi saya nak cerita lah. Saya hijack balik. Stop sharing content. Kita share. So, saya hijack balik. Where is my... Okay. Okay. Bolehlah kot sini. So, bila you buat if apa semua kan? So, what does it mean by nested? So, bila kita buat if, saya enter if. Okay. Then you write something lah, any condition kan? Okay. And then you buka window. So, fine. Okay. So, sambungan dia adalah, kalau you buat macam tadi, if. Okay. And then you continue dulu. Kita buat jadi copy lah. Okay. So, yang ini, kalau you buat macam ni, ini, you dah buat 3 set of family of if. Okay. Maksudnya, you have 3 set of if. Kita sambung yang marker lah. Nampak? Ini satu family. Okay. Ini dua family. Ini 2 family. Okay. Ini 3. Okay. Ini 4. Yang keempat. Okay. Ini yang ke. Okay. So, you have 5 family of it. Okay. So, maksudnya dia tak berkaitan antara satu sama lain. So, when you do, dia semua dalam bentuk if. Okay. So, sebab tu, bila kita buat macam ni kita nak bagi ada kaitan. Kaitan dia adalah else if tu lah. So, baru dia jadi satu family. Okay. So, maksudnya, this one, okay, kalau kita buat macam ni, katakan saya pisahkan nama supaya dia nampak obvious sikit. Okay. So, ni maksudnya dia buat ada 5 one way selection. Itu maksud dia apa you buat. Okay. So, saya tunjuk lah. Kita cerita. Okay. Ni you buat 5 one way selection. So, kita sebenarnya kena jadikan dia one family. Okay. So, kalau kita nak jadikan macam ni, so saya buat macam ni. So, kalau saya buat macam ni, okay, ataupun saya buat macam ni. Tadi ada 5 family one way selection sebab semua if. Okay. So, yang ini bila saya buat macam ni, so bila else tak ada permission, yang ini berapa family saya buat? Yang ini sebenarnya saya dah buat 3 family. Nampak tak? Satu ni one way selection of if. Yang ini two way selection, dia gunakan else if sahaja. Yang else tak wajib. Okay. And then yang ini, dia if dengan else if. Two way selection juga. Okay. And then macam mana kita nak boleh jadikan dia multi way. Okay. So untuk multi way, kita tambahkanlah lagi. Maksudnya dia boleh jadi macam ini. Yang ini multi way selection. Maksudnya yang ini sekarang ada berapa set keluarga? Yang ini hanya tinggal 2. Nampak tak? Ada satu if, okay, one way selection. Yang ini multi way selection. Nampak tak? Okay. So macam mana kita nak jadikan dia satu family yang besar? Okay. So dia kena bersambung. Apa sambungan dia? Kena ingat balik diamond tu. Dia keluar diamond, dia jumpa another diamond. Dia keluar diamond, nama dia L. Dia jumpa another diamond, dia jadi equal. So dia jadi L. So yang ini apa kita dah buat sekarang? Ini adalah satu family yang besar. So ini sebenarnya kita assume sebagai satu set of if.
Faham eh? So, jangan pisah-pisahkan. Sebab workload pisah-pisahkan tu mahal. Dan efek dia adalah berbeza. Kalau you buat macam ni, okay, katakan dia dah execute this part. Okay, dia akan terus keluar, dia tak check yang lain. Maksudnya yang ni kata semua, dia tak check. Okay. Tapi, kalau you buat if, masalahnya adalah dia check yang ini. Kemudian dia check, kalau you buat semua if kan. Kata saya ni, kalau you buat semua if, masalahnya adalah macam ni kan. Buat ni. So yang ni nampak tricky. So ni ada berapa set? Nampak yang bawah ni. So yang bawah ni sebenarnya ada 4 set. Nampak? Ada 4 set. Okay. So bila you buat macam ni, masalahnya adalah mula-mula dia check yang ini. Okay. Kalau betul dia buat, kalau salah dia tak buat lah. Okay. And then dia check yang ini. Kalau betul dia buat, kalau salah dia tak buat. Okay. Katakan betul dia buat. And then dia check yang ini. Katakan betul dia buat ni. Okay. Katakan ini. Tiba-tiba salah. Dia akan buat dia punya app. Dia buat 4 set. Itu yang kita tak nak. Sebab tu kita tak pakai yang ini. Kalau dia punya condition adalah sama. Okay. Sebab tu kita cuba pakai yang ini. Yang ini bagusnya adalah kalau ini salah, dia tak buat lah. Kan? The condition doesn't meet kan. So dia tak buat. So apa dia buat? Dia buat the next one. Okay. Inilah. Okay. Kalau ini salah, dia tak buat. Okay. Dia akan skip. So dia akan check yang ni. Oh yang ni betul. So dia buat yang ni. So once dia buat yang second one, okay, dia stop. Maksudnya dia tak tengok pun yang bawah. Dia terus bagi resultnya di second one. Nampak beza dia? Antara kalau you buat one banyak family of it, ada satu family of it. Okay. Tadi? Boleh share balik. Boleh share. Tolong hijack balik. Okay. Hopefully you understand. Okay. Be careful with that. Okay, Zaki. Boleh hijack balik. Okay. Show balik your work. Tak apa, kita betulkan sama-sama. Ni yang tadi tu just untuk semua. So nampak dia? Yes. Dah jadi dah yang ni, dah try. So kalau you buat macam ni, yang bawah tu less than 10. Less than 0. Tadi you buat equal, lagi satu kan? Bila you buat equal, single equal maksudnya assign. Maksudnya memasukkan value. Apa you buat tadi, you masukkan value kosong ke dalam that variable. Okay. Yang tadi kan, masa awal-awal you buat yang sale last kali. Sales less than 0, tadi you terbuat sales equal to 0, betul tak? Yang sebelum you fix this one. Kan? So what you did just now is you assign. You memasukkan value kosong ke dalam sale. Okay. Kalau you nak compare, dia mesti double equal. Equal. Baru dia jadi compare. Okay. Tapi you bukan nak compare. You nak any number less than 0. So this is much more better lah. Okay. Boleh continue. Okay. So yang ini kalau kita tengok value soalan 25. The percentage is 5. 5 divided by ni times ni. Okay. Then at once plus sementara. Asal pakai istilah sementara, pakai ada istilah commission ke. Kan yang menggambarkan soalan. Tak semestinya kena sementara. Dia boleh pakai yang anything relate to the question. Kalau tak ada barulah pakai istilah sementara ke temporary. Okay. Apa it's okay? Tak salah. Okay. Cuma kena ingat identifier biasanya dia bermakna. Okay. Sementara macam antara sementara dengan commission lagi. Tapi itu bukan commission. Commission lah kan. Yang percentage tu commission. Okay. Okay, so nampak okay? Okay, boleh try kan? Okay. Saya tak kata salah cuma yang ini dia nampak orang kata dia kurang kemas lah. Okay. Masuk value. Masuk value yang negatif. Saya nak tengok negatif jadi ke tak.
So, monthly sale negatif RM6. Okay. Income. Kenapa pula income ni? Income negatif RM6. Sebab kau zero kan? The income 200. Okay, cuba tengok kenapa dia keluar 200. Kenapa dia masuk ke 200. Kenapa dia jadi 200 ah? Less than. Okay. Nampak tak? Tadi masuk negatif kan? Okay. Faham tak kenapa dia jadi macam tu? Sebab tu lah. Sebab if pertama je. Okay. Apa yang you buat ni? Okay. Kalau you buat macam tadi kan, macam banyak if tadi, kenapa dia tak jadi? Sebab dia buat semua. Kalau you masuk katakan sale dia 40,000, maksudnya dia kira yang pertama, dia kira yang kedua. Saya tunjukkan tangan buat apa. Dia kira if yang sale 10,000 and then more than 10,000. So sepatutnya bila you buat yang ini, you kena buat dia dalam range. Jangan buat macam ni. Okay. Bila dalam range maksudnya you menggunakan and. Okay. So the first one kita tengok dia kata sale less than 10,000. Okay. But kita tahu the sale must be more than 0. Okay. So maksudnya kat sini kita kena letakkan. You punya syarat tu kita tukarkan. Okay. So if sales more than 0. Sales more than 0. Okay. More than 0. Buang 10,000 tu dulu. More than 0. Sebab kita tahu dia nak kena, dia tak boleh hit 0 kan. Unless, boleh 0. Sorry. Is more or equal to 0. More or equal to 0. Yes. And sale less than 10,000. Sale yang kedua tu not equal to buang. So less than 10,000. 10,000. Yes. Okay. So yang kedua, sales more than 10,000. Okay. And tambahkan and kan. Itu maksud kita buat range tu. Okay. So sales more than 10,000 greater than or equal to 10,000. Less than 10,000. Greater than or equal. Okay. Yang ni ada sales more than or equal to 10,000. Sorry. This one. The second one. Sales more or equal to 10,000. Untuk else if yang kedua. Itu. More or equal. Okay. But yang condition yang kedua, must, and sales must be less than 10,000. Sebab yang next row tu, dia kata equal kan. So next row, sales must be more or equal to 20,000. Okay, yang ketiga tu, tambahkan and. Yang tu dah betul dah, 20,000. Sorry. Yang tu dah betul. Less than 20,000. 20,000. Okay. So yes, that's one. Tambahkan and. Yes. So this one should be sales less than 30,000. Less than 30,000. So yang bawah ni betul. Dia tak ada range. Maksudnya anything higher or equal to 30,000. Maksudnya 30,000, 30,001, 100,000 apa semua sama. Okay. Nampak tak? So bila you dah control daripada 0, daripada 0 sampai 30, more than 30,000. So yang bawah tu perlu tak you buat less than 0 lagi? Nampak? Dah jadi, tak perlu. So you buang tu. Tinggalkan else sahaja. Yes. Nampak tak? So you create one family of if. So this one should be better. Okay. Cuba to be on the safe side. Saya suka kata lah. To be on the safe side. Okay. Sebelum see out data error tu. Maksudnya sebelum see out ni you enter. See out data error tu, you enter. Yes. Kat sini you reset. Advance equal to 0. Percent sale pun you set at 0. Biasanya dalam else ni saya galakkan kita untuk reset our value. Pastikan semua value 0 lah. Maksudnya tak ada calculation yang berlaku. Okay. Sebab kita tak ada apa tu, kalau macam programming lain kalau nanti kalau tak ada tempat belajar Java. Dalam programming lain kita ada untuk capture error. So, dalam ni kita tak buat. Kita tak cover sampai capture error. So kita resetkan semua value kalau error. Maksudnya biar dia kosong. Jangan keluar apa-apa nanti. Okay, cuba try compile, cuba try.
Nampak? Ada data error kan, tapi dia bersambung dengan line tu. So nampak macam tak cantik lah. Okay. So nak jadi lagi cantik, okay, saya ajar, okay, saya tunjukkan untuk jadikan dia lebih cantik. Okay. Untuk jadikan dia lebih cantik, kita pergi ke atas sekali, kat declaration. Okay. Tak apa, kita buang ni. Okay. Kat declaration tambah bool. Tambahkan boolean, bool. Bagi nama, bagilah nama apa-apa, control output ke. Kita nak control kita punya output. Control output. Bagi nama control output. Okay. Bool, control output. Okay. Bagilah nama apa-apa boleh. Untuk kita nak control kita punya output. Okay, sama dengan true. Yang ni tak ada Yang ni maksudnya sama dengan true. True. So, kecil. Asal dia bool lah. Bool tu okey lah. Okay. Control output kan. Okay. So dekat setiap if else tu ditambahkan. Copy yang control output ni. Control output sama dengan true ni kecuali bool dia. Assignkan value true. Yes, that one. Copykan. Letak dalam semua if tu. Yes, kat situ. Enter space. Bawah lagi tu. Enter space. Okay, bawah lagi tu. Enter space. Bawah lagi satu. Okay. Okay. Jarak kalah. Okay. Cuma yang dekat data error ni. Sebelum see out tu kan. Enter. Okay. Selepas sales tu enter. Boleh lah kat situ. Okay. Kalau boleh letak sebelum see out lah. Ya, proses baru output. Okay. Paste. Paste je. Kita nak buang pun see out tu tak ada masalah. See out tu buang. Okay. Buang semua. Dengan data error tu. Kita type kat bawah. Yes. Okay. Now go to the bottom. Okay. Dekat output tu. Yes. You letakkan if kat situ. Lepas komen tu, sebelum see out pertama tu, letakkan if. Enter. If. Dalam kurungan. Control output. Control output. Macam atas tu. Control output. But this time kita compare. Equal. Sama tak? Equal. Double equal. Kalau single equal dia assign. Double equal dia compare. Equal to true. Kita nak tengok. Control output ada value true ke ada value false? Okay. True. Okay. So maksudnya dekat else yang atas tadi tu, kan lepas you paste tu, lupa nak pesan. Control output yang atas, yang kat else tu, bila advance 0, sales 0, control output dia jadi false. Okay. So apa jadi false? So maksudnya pada masa error sahaja, pada masa salah sahaja, dia akan false. So sebelum see out tu you enter. Letakkan open curly braces. Yes. Open curly braces. Open. Open curly braces. Shift. Belakang. Okay, Ustaz. Okay. You ada kelas ke? Ustaz. Okay. Open curly braces. Kan P. Sebelah P. P tekan shift. Sebelah P. Open curly braces. That one. Yes. Close ni selepas see out. One close yang dia auto tu. Close curly braces tu selepas see out. Yes. Okay. Sebelum return lah, closekan ni. Maksudnya kalau true sahaja, keluar. Okay. So enter. Kalau else, setkan dia punya else. Okay. Open balik curly braces. Open and close balik. Okay. So dekat sini, you letakkan see out invalid tadi. So selain daripada, so apa kita buat sekarang? Selain daripada kita control kita punya, kita punya proses, kan? Kita juga control kita punya output. Invalid. Data error lah. Soalan sama macam saya. Data error. Ada dalam soalan. Okay. So, cuba you run kali ni. Dia akan nampak smart. Maksudnya, kalau error, tak ada apa-apa result keluar. Kalau dia salah masuk sale, katakan masukkan negatif. Okay. Dia tak keluar.
Okay. Cuba you run lagi sekali, you masukkan positif nama. Any value kan, dia akan keluar. Okay. Maksudnya data error ni dia tak keluar output yang lain-lain lah. So you tak, macam kalau dalam sistem maksudnya, tak adalah. Dah lah error, lepas tu keluar result kan. Walaupun result tu kosong kan. Error bagi tahu error cukup lah. Kan apa tu, print juga receipt, macam tu lah. Okay. Dapat eh? Dapat, thank you sir. Okay. Just try to correct your indentation lah. Okay. Kawan-kawan yang lain, ada siapa nak try? Anybody else want to try? Nombor 8. Nombor 8, anybody? Last one, nombor 8. Okay, siapa? Nombor 8 ni, yes. Digalakkan pakai nested. Okay. Nombor 8 ni digalakkan pakai nested. Maksudnya, mula-mula kita comparekan I. Atau I. Comparekan based on the code. Kemudian baru kita comparekan based on the number of share. Okay. Yang ini baru kita galakkan pakai nested. Sebab dia punya value tu lain-lain. Macam tadi kita tak galakkan sebab value dia sama. Okay. Yang ni saya tunjuk. Yang last ni saya tunjuk. Okay. Sebab dia nested kan macam baru. Saya pun tak ada penambahan. Koleksi tadi. Ni saya ada soalan 1, 2, 9. Cukup lah 8. 9. Lagi 5. Buat tukar sama sendiri. Yang dulu. Tegur A, yang dulu B. Kalau dia orang buat. Okay. So, saya get ready dulu lah. Masalah paling besar adalah saya nak savekan. Saya selalu tak ingat pun. So, saya untuk answer number. Ini duit. Kan, dividend duit. Okay. One, hopefully you all try. Ini je yang saya fikir saya mampu buat lah. So, belajar secara online. Okay. Sebab dia ni pada saya berat lah. Okay. So, I hope this part you already at your fingertips lah. Yang saya still tak ingat tu yang di out lah. Itu namanya. Yang tu kalau boleh you all dah start ingat juga. Saya tak ingat-ingat je. Yang ayat magic tu. Yang untuk show decimal lah. Dan apa ni? Bagi declaration, katanya ayat magic. Magic lah, saya pun tak ingat apa dia tu. Apa nak? Try eh. Saya tak hafal je. Tapi saya pernah hafal. Saya lupa. Lepas beberapa tahun tak ajar kan. Oh, hilang. Saya tak sure. Ya. Ini ayat magic tu. Nampak saya lupa lah. Duduk titik. So, bila kita pakai ayat magic tu, kita kena tambahkan ayat mana? Okay. So this one kita tengok benda yang kita perlukan, declaration kita perlukan, kita tengoklah. So in the end, walaupun kita masuk ke I dengan M, takkan kita nak print masa kita print receipt kan. Nama share I, nama share M. Itu mesti nak keluar dana
Yayasan Dana Al-Mubarak ni kan. So kita tulis Syah share link. Okay. Jadi boleh kita obtain kan masa kita buat TikTok. Okay. Kita buat kita tak jadi. Kalau ada peluang ni gunakan ayat ni. Okay. Okay. And then yang kedua Syah share. Okay. Put. Ya. Okay, kita put. Pakai layer. Okay. Then number of share. Identity. Number. Try maintain. Share. Okay. Then next one. Double. So feed. Itu. Tak wajib 0.0 tu semua. Saya yang suka letak. And then dividend. Apa dia? Saya dia suruh display dividend ni lah dekat sama. So dividend. Apa? Share. Share dah ni. Price dah tanya. Price kita tak ada tanya. Sebab tak ada dalam kolom tadi. Then duit and then dividend kat sini aku buat double share price. Okay. Ada lagi tak kena kita tutup tinggal? Masih tak ada. Kalau ada kita tambah pindah. Okay. Alright. So yang ini untuk kita input simple je. Kita nak input share code. Share code. Dan simpan lagi. Share price. Ni kalau you nak design lah. Macam form macam kita tengah buat seluruh code. Okay, apa lagi yang dia nak? Dividend, kita kira profit nanti kita assign. Share price kita minta share number. Okay. Share. Okay. Share code, baru kita buat di sini. Katakan macam kita bagi dia pilihan kan. So, kita minta code. Okay. Okay lah, akan type cantik sikit. Tapi dia fine. Kod dia kalau dia 1, 2, 3. Kalau I, name dia adalah Dana. Kalau ini kita tanya share buat put share price klik share kita ada makna je ya. Itulah number of share.
Kita boleh buat kat sini. Gerakkanlah sikit. Tunggu. Okay. Dan kita punya proses. Yang ni yang maksud dia nested. So mula kita comparekan based on the code. Okay. So code, kalau code pula share code. Share code. Okay. Code equal to okay. Cuma kita biasa buat walaupun kita kata dia kata I besar sahaja kan. Tapi kadang-kadang kita tak tahu kan kita tengah huruf besar huruf kecil kan. So why not kita kata kalau share code tu equal to I besar atau dandan ya atau atau share code tu equal to I. So apa kita nak buat? Kita nak buat something. Tak tahu lagi apa nak buat. Kita tak buat something. Okay. So selain pada itu, else if selain daripada itu, kalau share code kita sama dengan M besar ataupun sama dengan M kecil. Okay. So kita nak buat something. What is that something kita tak tahu lagi. So ada kemungkinan kita tertekan drive apa semua kan. So kita kata selain daripada itu, apa kita nak cakap. Okay. So biasanya kat sini kita akan kata invalid. Kita tadi kan. Okay. So kita out invalid. Ini cara lain untuk control daripada kita buat banyak-banyak ni. Kita boleh buat kat sini. Kita tambahkan sama kita boleh. Full. Control. Oh, salah problem. Kunci. So kat sini maksudnya kita kalau dia salah sahaja pun boleh juga macam ni. Instead of every time you setkan sebagai true, which are kita dah declare pun sebagai true. Cuma bila dia salah sahaja kita jadikan itu kan. Saya tunjuk yang lebih mudah tadi introduction saya tunjuknya. Boleh juga kalau kita nak buat yang detail sekejap ya. Okay. So what else? Okay. So apa kita nak buat? Kalau di I kita nak dia check lagi. Ini maksud dia nested. Baik. Kita buat yang M dulu. Kalau di M apa? The first thing kita nak buat kita nak dia check. Okay. Kalau aku pula if ini nested apa? If dalam tadi kita punya checking based on the share code. Now our checking will be based on number of share. Okay. So share number less than 1000. So maksudnya maybe dia start dengan more than 0 kan by logic. More than 0 and okay, and share number dia kata less than 1000. So boleh buat less than 1. So apa kita nak buat? Tak boleh kata. Okay. Boleh juga kalau kita nak buat terus kan. So ni apa kita nak buat? Kita nak setkan profit. Okay. Itu je kita nak buat. Just reminder, profit rate kita declare sebagai double rate. Okay. Kita letak tujuh. And then, tu ulang lagi. Else, if, selain daripada itu, kalau, pendek sangat lah saya nak copy paste. Kalau share number is more or equal to 1000. Okay. Tak kisah berapa ribu dia ada kan. Kalau dia 10 tahun ke, the whole company dia punya ke, tak kisah. The profit rate is still hanya dapat sebanyak 12%. Dapat 17 tekan 18. Okay. So ada tak kemungkinan dia tekan lain? Ada. Dia tekan negatif katakan. So kita kata juga. So okay. So ni atas ni apa kita nak buat? So sebabkan kat sini kita hanya setkan profit rate. So kat sini pun kita setkan profit. Okay. Kalau 1 dan 0 rasanya 0. And then kita boleh
Tag ni ya. Sama tag. So program itu jadi detail lah. Saya suka macam ni lah. Maksudnya dia ada setiap if saya suka ada else. Walaupun nampak macam ini. Okay. So ini cerita untuk M. Cerita untuk I. So ISI sama juga. Okay. So apa? Share number. Oh salah. 2000 ni. Okay. So 2000. That should be plus. This one. Okay. 1, 7, 17. Nampak? Okay. Apa lagi kita nak buat? Pada masa ni juga, kalau dia masuk I, kita nak share name kita, bukannya event. Kita nak dia jadi dana al. So kat sini, sebabkan dia tak perlu tahu number of share. Asalkan dia masuk dalam share je. Okay. Kita boleh kata, string copy. Okay. Kita buat di luar daripada inner if. Nampak? Ini kita punya inner if. Okay. Kita buat di dalam outer if. Maksudnya sebelum kita buat inner if, kita dah buat ini string copy. Sebab kita hanya perlu buat sekali. Maksudnya ini kita buat kalau share code dah betul, kita dah boleh buat. Kan? So kita boleh kata share ni. Okay, sama. Al. Bukan juga. Ini kalau M je, sebelum kita buat if ni, kita letak dulu. Satu. Saya jarakkan. Tahu dia punya ini. Kita buat dulu. Kopikan nama dia kepada dana al. Okay. So kat sini kita control kita punya output. False. Okay. Kalau tiba-tiba dah dana Aisyah betul tapi number of share salah. Sama juga kalau dana Al-Mubarak betul tapi number of share salah. Ataupun nama share awal-awal lagi dah salah. So, apa guna kita control? Sebab kita nak dia hanya keluar invalid. Okay. Boleh juga buat macam ni. Okay. So bergantung. Ada soalan, ada orang dia suka buat macam ni. Okay. So kalau kita buat macam ni, macam mana cara dia control pula, dia jadi lain sikit. So dia jadi one way selection time. Jadi control output. So kenapa saya tunjuknya ni? Sebab saya nak bagi tahu. Control output value dia boolean ni. Okay. Selamat kita check benda ni. Kita nak tengok result dia true ataupun false in the end. Kan? Maksudnya, katanya kita masukkan M besar. Okay. M kecil. So bila kita check, dia kata share code tu kita input M kecil. So kita check ni salah. So ini salah, dia jadi false. Kan? So sini false. And then share code equal to M kecil. Yes, ini betul. So sini jadi true. So true or kan dengan false, jawapan dia akan jadi the whole answer. Walaupun ada satu false, satu true. Tapi sebab or, true or dengan false, jawapan dia sentiasa true. So result of this if dia jadi true. Sebab tu dia boleh jadi. Sebab dia mencari value boolean juga, true ataupun false. So maksudnya, kalau control output ni dah value dia true ataupun false, okay, kita boleh juga buat macam tadi. Kalau true, buat something. Kita compare. Ataupun kalau kita diam. Betul tak? Sebab after all, the control output, the value is true. Nampak tak? Kalau kita buat sama macam tadi, dia still lagi sama. True juga. True sama dengan true. True. Kan? Betul. Sama dengan betul. Betul lah. Kan? Macam tu lah. So why not kita je kata, kalau betul, if true. If control output, if true. Kan? Kalau betul, okay, kalau tak ada error apa-apa, itulah dia punya. Itu maksud dia. Okay. Okay. Share. Okay. 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 Buatlah masuk. Input. Dia akan ikut. Just untuk mengumpulkan nanti kalau ada problem apa kan.
Then put up kan number, ini kita tidak share pak. Share. Kita tak buat dia punya calculation lagi. Terus buat output. Ini dah buat ni boleh nampak. Aku tak kira lagi dividen. Okay. RM selesai. Ya. So, kalau kita nak cantikkan, kita cantikkan. Boleh lah kita letak set. So kita setkan dia with dia gitar. Gitar, kita masuk ke kebutuhan yang everything. Okay. And then share price. Kita nak share price. Ini yang selalu buat kita share price per. Yang kita masukkan tu adalah satu harga saham, satu unit. Okay. And this one. Kita boleh tambah lagi satu declaration. Tak apa. Ini kita darab terus dalam tubuh. Okay. So total share price. Boleh lah total share. Ini kita dah darabkan. Okay. So ada beza dalam saham nanti kita all. Okay, so yang ni share price, kita darab kat sini pun boleh. Tapi dia mungkin akan tunjuk ada apa tu namanya warning. Tapi warning kita boleh. Kenapa ada warning? Sebab jawapan yang kita darab ni dia tak akan pada dan tak kemas lah. Total istilah saya tu in the main function arrow tak cukup. Arrow tak cukup. Boleh. Kalau orang nampak ya, ada sendiri nampak. Saya number. Sama dengan hilang. Ini kopi, kita tak input string kot. Yang kita tak buat lagi adalah proses akhir dia lah. Mencari dividen. Untuk tu saya tambahlah lagi satu. Total share price. Total price dividen. Silakan. Masih program kita ni. Tapi boleh darab terus. Saya nak buat darab terus. Ini saya belajar sampai ini. Saya ikut. Orang kata prosedur je nanti final sebuah soalan tak ikut prosedur. Saja nak set itu. Okay. So kita boleh darab macam ni dalam ni maksudnya. Kita boleh terus buat. So yang kita tertinggal adalah kat sini the last process which is finding the dividend. The dividend equal to share price and Q
Numbers ya. Numbers. Share number. Yang belakang ni kita letak dalam times with. Sebab dia tak ada persen. Profit. So profit itu masuk sebagai 7 apa semua. Apa istilah dia? Profit rate. Profit rate. Jangan lupa divide by. I save this one. Okay. Yang ini kita akan belajar on Monday to Monday kelas kita. Yang ini kita akan masuk chapter baru. Chapter math ni. Okay. So buat masa ni saya kata ulang. While ni dalam looping. Looping tu maksudnya ulang. Okay. While ni dia selagi ulang selagi betul. Selama-lama ni betul. Maksudnya nanti kita akan control lah. Kita ulang selagi betul. Kenapa saya suka letak ni? Supaya hidup saya semua. So sebelum return saya tutup. Okay. Yang ni maksudnya N untuk Y. Yang bawah ni adalah N untuk ni. Okay. Dia mesti berlaku sebelum return. Okay. Dan ni sekarang dah okey dah. Saya tambahkan yang besar. Saya dah bicara. Kita combine tadi ya. Kalau tak ada output pun kita nak tutup. Masih. Oh. Kita tak ada error. Kita tak keluar. Oh, saya compile. sorry. Fine run. Itu dia keluar menu kan. Share code. So katakan saya masukkan key. Itu. Masukkan. Apa? Ini lah apa-apa. Nampak? Dia keluar invalid. Dia keluar sekali. Saya masukkan lain pula key. Masuklah apa-apa lagi. Kamu macam tadi. Keluar invalid. This time saya put I key. So saya boleh kata juga lah. M lah. Dan saya kata share price dulu. Share price. Unit 50. Berapa unit saya ada? 1,000 unit. Kalau logik ada saham RM1.50. Total share 2,220. Kenapa dia keluar nombor kat belakang? Ada something. Saya terpis out. So pastikan tutup kalau you ni kan, iuran baru. Kalau tidak kadang-kadang dia ada masalah. Kita compare lagi. Ini tadi kita dah test kalau error. Kita test kalau mubarak. Ini dia 50%. Kan cantik ya tak? 1,500 ni harga tingkat 50%, total share 2,250, total dividend 200. Ini sampai dekat I pula. 270 bahagi RM1.50. So reverse engineering. 270 bahagi RM1.50 bahagi dengan itu RM500. Darab dengan lah. Ada 12. 12. Betul lah mubarak kan. So untuk I saya masukkan RM1.50 juga. RM1.50 juga. Tapi result dia sepatutnya lain lah. Sebab rate dia lain lah. Tapi darab dapat RM2.50. Okay. Darab betul RM2.50 tapi profit rate dia okey lah. Baik. So this is how kita boleh buat. Pada saya ni orang kata hopefully cukup kemas lah. Walaupun ada yang macam repetitif kan.
Okay, kalau you nak kurangkan repetitif ni, kalau you tengok kan, you tak ada beza sangat lah. You letak kat sini ke, ataupun you letak dekat bawah. Tak ada beza sangat. Okay. Kalau you letak kat sini boleh, kalau you nak letak kat bawah pun. Okay. Tapi kebiasaannya, sebab kalau kita tengok soalan, okay, dia akan suruh letak kat dalam if answer. Soalan tu biasanya sebab dia tak nak apa ni, ada apa tu orang kata terlalu susah kan. Sebab ini tak salah. So yang ini pada saya cantik. Yang tadi pun cantik. Kalau letak kat bawah pun tak salah. Cuma takut nanti you terconfuse nak letak kat mana. Tapi sebenarnya pada saya tak salah tu. Takut nanti bila final you dah blur, lepas tu soalan dengan apa yang faham tu lain. Okay. So any question for today? Okay. So the attendance will be at your ada kat chat tu. Okay. So please fill up your attendance. Okay, tutup. Okay. So please fill up your attendance. So kalau tak ada apa, bolehlah. Okay. So please try. Okay. Saya tak rasa susah sangat. So simple enough for you. So di sharing ni lah. Okay. So next week kita akan cover blueprint. Kita akan start main awal ni. Kita cover. Supaya kita boleh fokus ke next slide, kita habiskan pula 2.2 and then next week kita buat 4.5. Okay, belum mulai. So that's all for today. So thank you class. Kalau tak ada soalan, tolong log off. Salam. Sir, thank you. Okay.